didik anak kita, kenalkan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacakan mereka sejarah perjalanan Nabi, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam majlis-majlis yang menceritakan tentang Nabi, hadis-hadis Nabi. Dan kemudian kita lihat bagaimana mereka dalam beramal dengan sunnah Nabi, hobi Nabi itu. Kemudian yang kedua, hobi ahli baiti, kasih dan cinta kepada ahli keluarga Nabi SAW, yang rapat dengan Nabi SAW. Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sebagai mengatakan ahli bait. Bahkan bila sebut ahli keluarga Nabi, maka termasuk dengan isterinya, dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, isteri Nabi yang ramai, Sayyidatina Khadijah dan yang lain-lain. Kemudian mengenai sahabat-sahabat Nabi yang merupakan ahli keluarga Nabi, adakah kita telah mengajar dan mengenalkan mereka tentang sahabat-sahabat Nabi? Jadi kita tanya diri kita, telah sampai tak daripada kita kepada anak kita tentang perkara itu, ataupun yang sampai benda lain? Kemudian wa qira'atul Quran, dan ajaran mereka membaca Al-Quran. Ada mereka yang mampu mengajar anak, ada mereka yang tak mampu nak mengajar anak. Jadi dia melalui wasilah guru Al-Quran yang lain untuk mengajar anak. Kenalkan mereka dengan Al-Quran. Bahkan kita berusaha sama-sama membaca bersama mereka, anak, supaya hidup pembudayaan Al-Quran dalam keluarga kita, dalam rumah kita. Fa inna hamalatal Quran fi zilillahi yawma la zilla illa zillu ma'al asfiya'i wa anbiya'i. Sesungguhnya siapa yang dalam dirinya ada Al-Quran, maknanya memang dia sayang selalu membaca Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, sentiasa tadabbur Al-Quran, maka dia akan duduk di bawah perlindungan Allah pada hari yang tiada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Tiada naungan melainkan naungan Allah, iaitu di hari akhirat kelak. Jadi mereka yang di bawah naungan Allah ni golongan yang terpelihara. Siapa dia tadi ni? Mereka dekat bersama-sama, bukan saja diberikan perlindungan, bahkan bersama dengan para nabi, bersama dengan golongan-golongan yang terpilih yang Allah muliakan, duduk bersama mereka. Dan kumpulan ni kita nak bersama dengan mereka. Bila kita bersama dengan mereka, dibangkitkan bersama dengan mereka, maka insya-Allah dan yakin maka akan selamat sampai ke syurga, kerana duduk dihimpunkan bersama golongan-golongan yang dimuliakan Allah. Kita takut bangkit-bangkit sebelah kita, wa yazbillah min zalik, kan? Ubay bin Khalaf, Fir'aun, Haman, kan? Mereka-mereka yang ingkar, yang lawan Rasul, lawan Nabi mereka. Bangkit-bangkit, siapa tak kenal, rupanya orang yang ingkar. Jadi ini satu perkara yang kita patut bimbang. Sebab tu Nabi sebut mereka yang cerdik, mereka yang bijak, iaitu yang sentiasa memelihara diri, ini bermuhasabah diri. Orang yang sentiasa muhasabah diri dan sentiasa beramal untuk selepas hari kematian. Wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal satu pekerjaan atau amalan, memikirkan bagaimana nasib selepas mati. Dia mengingat kalau dia buat sekian, bagaimana keadaan di padang mahsyar. Kalau buat sekian amalan, bagaimana keadaan di padang mahsyar, bagaimana keadaan di kubur, di alam barzakh, bagaimana keadaan di hari akhirat. Jadi mereka yang mementingkan perkara ini orang yang cerdik. Orang yang cerdik. Itu antara pesan Nabi SAW. Dan
dalam siri kuliah kita, insya-Allah kita akan sama-sama membaca satu kitab. Dahulu pun kita pernah mula mukadimah. Sahabat kita bawa kitab warna purple mengenai kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya kena ada satu. Setiap rumah kena ada paling kurang satu kitab Syama'il Rasul, Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Rasul. Ada selain daripada Al-Quran, kitab hadis kena ada. Kena ada paling kurang satu, sama-sama membaca. Kita dan ahli keluarga kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita lihat, bila mengenai artis ataupun mereka pemain bola sepak dan sebagainya, bila tanya satu persatu boleh cerita kan, minat dia, pakaian dia, lahir kat mana, semua kita tahu kan? Dengan siapa dia berkawan, dengan siapa girlfriend, semua tahu. Tapi bila tanya tentang Rasulullah, nama Nabi pun terbalik-balik semua kan? Nama Rasulullah pun terbalik-balik. Nabi meninggal kat mana? Kat Mekah. Mana sangat memang tak tahu. Wafat kat mana? Wafat kat Mekah. Kubur Nabi kat mana? Kubur Nabi kat Mekah. Maknanya dia tak tahu tentang Nabi. Dan perkara ini yang berlaku dalam diri kita dan ahli kita. Itu belum tanya tentang isteri Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tanya kenal tak Sayyidina Hamzah? Kenal? Tak kenal. Tanya kalau Sayyidina Abu Bakar yang biasa disebut Abu Bakar, itu mungkin kenal. Tapi selain daripada empat, jadi ini yang kadang-kadang berlaku. Bahkan banyak berlaku pada diri kita ahli keluarga tentang Nabi SAW dan sebagainya, tentang penghijrahan, tentang sirah Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian kita membaca kitab karangan Al-Imam Tirmizi ini, seorang imam hadis yang menyusun tentang kisah Nabi SAW dari zahir dan batin, dari setiap perkara daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat contohi, kita dapat ambil pedoman, dapat kita beramal, sehingga di hari akhirat kelak kita dapat berkumpul bersama dengan Nabi SAW. Bila Nabi SAW memanggil umatnya, kan, kita mendengar suara Nabi. Ada kumpulan yang Nabi panggil, Nabi seru, tapi tak dengar, kan? Tak dengar. Nabi seru, siapa yang beramal dengan sunnah, siapa yang mencintai Nabi, dia akan dengar panggilan tersebut. Siapa yang lari daripada nak beramal, tak nak ikut sunnah, dia tak akan dengar panggilan tersebut, walaupun dia berhadapan saja dengan Nabi, tapi dia tidak akan dengar. Sebab tu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita, kan, untuk memberikan masa, memberikan diri kita untuk mengenal Nabi SAW dan seluruh ahli keluarga, dan dapat kita mencontohi apa yang Nabi SAW bawakan kepada kita. Sebab tu dibacakan satu firman Allah, qul in kuntum tuhibbanallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Kalau betul mereka yang kasihkan Allah, maka pastinya mereka ini akan ikut Nabi SAW, kasihkan Nabi SAW, maka Allah akan mencintai. Sebab tu kalau ada golongan yang anti hadis, Allah dah kata dalam Al-Quran, Allah dah kata dalam Al-Quran, siapa yang maknanya golongan yang Allah kasih, Allah cinta, iaitu golongan yang ikut Nabi. Tapi kalau dah tak nak dengar hadis, bagaimana nak mendapat kasih sayang Allah? Majlis bacaan hadis lari. Bila sebut qala Rasulullah, qala Nabi SAW, tak nak dengar, lari, angkat kaki jalan. Jadi macam mana nak dapat kasih sayang Allah? Macam mana nak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi itu syarat. Jadi kita bila memuliakan golongan
ataupun memuliakan kekasih-kasih Allah, maka Allah pasti akan memuliakan kita. Walaupun kita ni golongan yang kita tahu iman kita takat mana, kita tahu diri kita, tapi bila ada Allah dan Rasul, ada dalam hati itu Allah dan Nabi SAW, maka di sana antara penyelamat pertama bagi kita. Sebab tu dahulu pernah kita kisahkan cerita Nu'aiman, kan? Nu'aiman Al-Ansari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang kaki botol, kaki minum arak, tapi dalam hati dia Allah dan Rasul, tapi jangan buat kerja lah macam tu. Dalam dulu lain sahabat, kan? Peringkat pengharaman Arab pun ada peringkat. Dia inilah kita, kan? Kadang-kadang nak berubah jadi baik itu satu perkara yang perlu masa, kan? Yalah, dulu Arab jahiliah kan memang minum arak. Tiba datang seruan pengharaman Arab, benda dah biasa buat daripada dulu. Jadi nak tinggal tu benda yang dah biasa perlu. Tak semua yang boleh campak terus. Ada mereka sahabat yang memang bila diharamkan terus campak botol Arab, tak ada lagi dah lepas tu. Tapi ada di kalangan mereka yang masih lagi perlu masa sikit. Salah satunya Nu'aiman Al-Ansari radhiyallahu anhu. Cumanya dia jujur dengan Nabi SAW sebab kasihkan Allah dan Rasul. Setiap kali lepas minum arak, esok dia pergi jumpa Nabi. Rasulullah, malam tadi saya minum arak. Berani dia? Berani tak? Malam tadi mencuri, pagi jumpa pejabat polis. Malam tadi saya mencuri. Kan? Boleh pun, gila pula. Dia dah mencuri, datang pejabat. Jadi itu, jumpa Nabi. Jadi Nabi pun sebat. Kan? Hukuman sebat. Esok, ke lama-lama dia minum lagi. Lepas tu jumpa Nabi lagi. Wahai Rasulullah, malam tadi saya minum arak. Kalau Rasulullah tak ada, Rasulullah ada kerja luar dan sebagainya, akan pergi dakwah dan sebagainya. Kalau dia minum, nanti sahabat dah mewakili Rasulullah. Jumpa sebab sampai letih, sahabat pun letih. Kan, letih melayan kita asyik nak kena sebab si Nu'aiman ni. Kan? Letih. Ada mereka yang menghina, bahkan ada yang melaknat, mencelakakan Nu'aiman. Tapi Nabi dah pesan sahabat, jangan hina Nu'aiman, jangan hina dia, jangan maki dia, jangan laknat dia, kerana dia adalah hamba Allah yang mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul mencintai dia. Sebab dalam hati dia ada Allah dan Rasul. Bahkan sebagaimana kata Nu'aiman nanti di hari akhirat kelak akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan ketawa. Sebab Nu'aiman ni dia seorang yang suka buat kelakar, suka bohong gelak, ketawa. Ada sampai kisah yang bila datangnya pedagang daripada luar, Nabi akan ceritakan kisah ni yang menyebabkan Nabi ketawa sampai nampak geraham Nabi. Ini kisah Nu'aiman. Banyak kisah, antaranya kisah banyak kisah Nu'aiman. Antaranya kisah salah satu masa ketika Nabi SAW didatangi kumpulan pedagang daripada Syam, daripada luar. Mereka ni kalau daripada Syam, dia bawa unta-unta ni memang unta-unta yang grade A ni. Beratus-ratus unta dibawa. Macam kalau datang daripada luar zaman sekarang, datang jumpa dengan pemimpin yang datang daripada luar ni, negara luar ni, yang bawa Ferrari beratus semua tu kan. Dia kalau kira zaman sekarang, zaman Nabi ni kira datang yang bawa unta kelas A ni, menantungan kan. Batu. Jadi pedagang luar ni semua dijemput kan. Mereka daripada luar ni Nabi jemput masuk dalam. Jadi mereka berbincang lah, Nabi nak sampaikan Islam ke dalam.
Nabi pesan. Ni dahulu Nabi SAW memang ada bodyguard dia. Dan bodyguard Nabi bukan jalan salam. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Umar. Ini semua yang champion, tak siapa boleh lawan. Semua ni. Yang kalau lawan tu 10, 11 orang pun seorang tak ada masalah. 3 orang. Memang Nabi percaya. Dulu sebelum turunnya ayat Allah memelihara Nabi, ada satu ayat kan, Allah memelihara Nabi dalam ayat Quran, maka Nabi keliling mesti ada bodyguard. Tapi bila turun ayat tu, sahabat dah mula tak selalu sama Nabi. Bukan maknanya tak selalu tu, bukan maknanya tak bersama kita nak, tapi dah tak macam dulu, sentiasa keliling Nabi tak. Bila ada mana Nabi kalau pergi pasar boleh pergi seorang-seorang, tak masalah. Tapi kalau dulu tak boleh. Keluar rumah dia terus ada yang menjaga. Jadi bila Nabi kat dalam, orang-orang pendengar luar ni semua masuk nak dengar apa yang Nabi sampaikan. Nabi pesan kepada sahabat Sayyidina Hamzah, Sayyidina ni semua, sahabat kau jaga ni. Ini semua unta-unta ni tolong jaga lah orang punya ni. Kan, jangan sampai ada yang hilang dan sebagainya. Sekali Nu'aiman ada situ. Nu'aiman ada situ. Bila Nu'aiman ada, saja-sajalah sahabat ni, dia tahu Nu'aiman ni suka bergurau, suka buat lawak, kan? Tapi lain orang bergurau sekarang dengan dulu lain. Sekarang pelawak-pelawak perhiburan ada juga, tapi kebanyakan itu yang halal. Tapi ni lain, zaman Nabi pun ada juga. Nabi bukan maknanya straight je, kan, tegak je, sentiasa serius. Nabi pun ada masa dia berketawa dan sebagainya. Tengok juga dengan siapa Nabi berhubung dan berkomunikasi. Ikut cara bagaimana orang yang berkomunikasi. Jadi antara Nu'aiman saja salah seorang sahabat yang jaga di luar pintu tu, dia kata, wahai Nu'aiman, ni saja-saja nak buang. Tengok tu, unta-unta tu, ini kalau dapat sembelih ni, makan sedap ni. Saja bergurau, kan? Saja bergurau. Macam kita lah bergurau, kan, ini kita cantik lah. Kalau dapat bawa ni, kan, bergurau kan. Jadi sahabat, Nu'aiman, ni kalau dapat sembelih seekor ni kan, makan bawa sedap. Saja bergurau. Tiba-tiba sahabat ni pun buat hal masing-masing, jaga. Tiba-tiba tengok betul-betul Nu'aiman sembelih seekor unta tu. Dia sembelih betul-betul. Sahabat kata, ya Allah, kita bergurau ni tengok betul-betul. Habis dia sembelih. Apa nak jawab dengan Nabi ni? Nabi suruh jaga ni. Alamak, semua dah bimbang. Macam mana nak Nu'aiman dah sembelih juga betul-betul. Betul-betul dia sembelih semua ni. Betul. Alamak, macam mana ni? Jadi Nu'aiman kata, jumpa sahabat ni, kan, sahabat kata, kau pergi sembelih betul-betul apa? Lain nak serius, sembelih lah betul-betul. Dah tak tahu, tak apalah. Macam ini, nanti kalau Nabi cari, saya nak pergi ni, kan, nak pergi. Kalau Nabi cari, cakap saya dah pergi. Nanti unta-unta ni kita selesai lah, kita makan nanti. Saya pergi dulu, lari lah, kan. Lari. Bila lari sampai hujung kampung, sampai hujung bandar Madinah, lari jauh. Memang tahu, dia kena laku ni. Dia lari jauh. Lari jauh. Kemudian bila saja Nabi keluar dan bersama dengan rombongan-rombongan daripada luar ni keluar, terperanjat mereka. Baru nak terima Islam ni, tiba-tiba lah tengok habis unta ni. Nabi pun macam mana? Tanya sahabat, apa dah jadi ni? Saya perintah, suruh kamu jaga semua ni. Sahabat-sahabat tu pun, Nu'aiman Rasulullah. Oh, Rasulullah giling kepala. Nu'aiman yang buat gini ni. Jadi tak apalah, Rasulullah SAW suruh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pergilah, ganti balik unta-unta rombongan daripada luar sampai mereka puas hati ni, ganti balik semua. Kita semua pergi cari Nu'aiman. Jadi
Jadi saya Umar uruskan ganti balik yang disembelih semua. Dah dia cari pula tiba-tiba Rasulullah pun dengan sahabat-sahabat pergi cari Muhammad. Muhammad lagi-lagi sampai di hujung bandar Madinah. Jadi ada seorang sahabat, dan seorang sahabat ni salah seorang daripada ahli Badar. Ahli Badar 313 orang tu yang berperang bersama Nabi, perang besar yang pertama dalam Islam. Ahli Badar salah seorang. Jadi Nu'aiman jumpa dia. Masa tu dia tengah dengan kebun dia, kan, tanaman-tanaman dia tengah bekerja. Jadi Nu'aiman ni pun kata, wahai sahabat, saya ni sedang dikejar oleh penjahat. Ada orang nak aniaya saya. Jadi boleh tak saya nak sembunyi kat sini? Jadi sahabat Nabi kata, mestilah kamu sahabat Rasulullah, saya sahabat Nabi, kita sama-sama mendukung Nabi. Takkan saya nak menganiaya kamu? Dia sembunyilah. Sembunyi dekat kawasan-kawasan kebun tu lah. Sembunyi kat dalam bawah tu. Sembunyi. Kemudian masa Muhammad sebut, ingat jangan beritahu siapa-siapa. Janji, kata. Janji saya tak beritahu siapa. Walaupun Rasulullah, kata. Walaupun Nabi, jangan, kata. Dia fikir, walaupun Nabi. Sebab apa dia fikir? Sebab takkanlah Nabi nak sampai sini cari Muhammad, apa salahnya? Jauh sangat dah ni. Dia tak terfikir Nabi akan sampai lah sini. Dia tak terfikir. Dia pun tak tahu sebenarnya yang kejar apa Nabi. Dia tak tahu. Dia kata tak mungkin lah Nabi sampai sini. Ayah dia kata walaupun Nabi, walaupun sahabat lain, saya tak akan beritahu. Nabi pula dia sembunyi. Dia sembunyi. Bila dah sembunyi, tiba-tiba sampai betul Nabi dan para sahabat tadi tanya, nampak tak Nu'aiman? Dia pun terperanjat sampai sini Rasulullah cari Nu'aiman. Dia cakap apa? Dah janji dengan Nu'aiman ni. Cakap memang tak beritahu, walaupun Rasulullah dia tak akan beritahu. Tapi dia buat macam mana? Akhirnya dia bercakap macam mana dengan Nabi? Wahai Rasulullah, kan? Nu'aiman tengah sembunyi kat bawah kan? Wahai Rasulullah, saya memang betul-betul tak nampak Nu'aiman. Tangan dia begini. Dia tunjuk bawah. Saya betul-betul memang tak nampak Nu'aiman sekarang ni. Sekarang memang tak nampak lah kan? Sebab Nu'aiman tak ada depan mata. Dia kata sekarang ni memang saya tak nampak, tak ada nampak. Tapi dia tunjuk tangan kat bawah. Kan? Mana dia memang semua. Kan? Bila Nabi tengok je isyarat tu, betul lah Nu'aiman ada dengan dia. Kan? Akhirnya buka tengok Nu'aiman ada. Nu'aiman pun tengok sahabat tu, geleng kepala je lah. Kan? Apa Nabi marah tu? Nu'aiman tak? Ni komunikasi Nabi dengan orang yang macam Nu'aiman ni. Nabi kata, wahai Nu'aiman, kamu ni telah menyusahkan aku. Kamu ni tak susah kan nak menjawab dengan memandu Sayyidina Umar siap pergi cari turun balas balik. Nabi SAW nak kena lari sampai penghujung Madinah, nak semata-mata nak cari Muhammad. Itu satu. Tapi cerita Allah lah Rasul. Allah Rasul Nabi tahu. Ada satu kisah ni, kita kisah lah. Ada kisah dan Aisyah. Kisah. Satu masa ketika Nu'aiman bersama ketika telah kewafatan Rasulullah SAW. Maaf, ini sebelum kewafatan Nabi SAW. Maaf, sebelum. Ada satu lagi kisah sebelum kewafatan Nabi. Nu'aiman dia mengikut Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini semua ada dalam hadis sahih. Nu'aiman dia bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dengan seorang pembantu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pergi keluar, berdagang keluar dengan barang-barang, dengan makanan-makanan sekali. Nu'aiman pun ikut sekali. Jadi Sayyidina Abu Bakar berjalan dan juga dengan dua orang pembantu, salah satunya Nu'aiman. Sampai di satu tempat, Sayyidina Abu Bakar pun pesan dengan seorang lagi tu, bukan Nu'aiman, seorang lagi sahabat. Dia kata, ni makanan semua ni jangan sentuh dulu, barang-barang ni jangan sentuh dulu, kerana saya ada perbincangan sekali. Jadi dia pun jumpa orang, Sayyidina Abu Bakar jumpa orang, bincang. Jadi seorang sahabat tu dia tolong jaga
Sayyidina Abu Bakar, tuan dia dah pesan, jangan sentuh, jangan makan apa, jangan, tunggu dulu. Ni tapi Nu'aiman ni dah lapar lah tiba-tiba. Perut ni lapar sangat. Jadi dia pun ngecek dekat pembantu Sayyidina Abu Bakar. Minta sikit boleh tak makanan ni? Tak boleh. Sayyidina Abu Bakar dah arah saya, dan ini amanah, saya kena jaga ni. Tak boleh, walaupun sedikit tak boleh kita nak makan. Betul tak nak? Kamu ni macam cari pasal dengan saya ni. Dia kata, tak boleh, saya tak boleh bagi kamu. Kan betul, ni amanah. Dia serius dengan amanah. Sayyidina Nu'aiman pun tak boleh tahan. Kemudian dia pergi pasar. Sayyidina Nu'aiman pergi pasar. Sampai saat dia di pasar, dia pergi tempat kedai jual hamba. Kedai jual hamba. Masa tu kan ada kan. Dia kata dengan penjual, saya ada seorang hamba dekat ujung sana. Seorang hamba. Saya ingat saya nak serah dah, saya nak jual awak. Senang-senang dia nak jual awak. Saya ingat saya nak jual awak. Sudah jual hamba tu. Cumanya nanti kalau awak nak pergi tangkap hamba tu, hamba saya tu, mesti dia kata saya bukan hamba, saya bukan hamba. Mesti dia cakap begitu. Kamu jangan percaya, ini sebenarnya hamba. Dia dah planning awal begitu memang. Akhirnya dia dah, jadi dia pun bayar kan. Bayar dengan harga 20 dirham, kata 20 dirham atau 20 dirham. Bayar. Nu'aiman pun dapat duit. Agak dapat duit. Dapat duit. Akhirnya lelaki tadi pun, penjual hamba tu pun pergi jumpa. Pergi pun terus tangkap pembantu Sayyidina Abu Bakar, terus tangkap dan bawa ke pasar. Kenapa? Saya nak ambil kan, saya dah beli kamu. Saya bukan hamba lah, saya bukan hamba. Dia kata, tuan kamu dah cakap dah, kamu memang takkan mengaku lah kamu hamba. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal kena jual. Dia ambil, bawa pergi pasar. Memang ada duit tadi, dia beli makan kan. Dia ada duit tadi, dia beli makan. Akhirnya saya nak buka keluar tengok, mana pembantu dia ni? Dah nampak Nu'aiman. Jadi dapat tahu dia Nu'aiman dah kerjakan pembantu dia, jual orang di pasar. Jadi terpaksa beli balik duit kan, dapatkan balik hamba dia tadi. Cerita ni sampai sampai kepada Nabi SAW. Nabi ketawa. Bukan Nabi marah Nu'aiman, Nabi ketawa. Sampai nampak gigi gerham. Dan cerita ni setiap kali rombongan luar datang masuk Madinah, Nabi akan cerita pada mereka tentang hal ni. Kita cerita hiburan ni, cerita tentang Nu'aiman. Nabi suka. Sampai sahabat orang, kau ni Nu'aiman syurga, orang tahu je kan? Jadi cuma dia sebagai riwayat kata, tapi selepas saja Nabi wafat, Nu'aiman tidak lagi ketawa. Akan sedih manjangnya selepas Nabi wafat. Cuma dia ada kisah juga. Dia kata ada juga Nu'aiman hal lepas Nabi wafat. Ada juga. Kita bagi pembahasan dulu.
sambung sikit insya-Allah. Jadi tak apa cerita memang selalu akan datang. Tu banyak cerita tadi. Kita ambil satu daripada hadis Nabi SAW mengenai daripada kitab Syama'il dalam perkara ciri fizikal Nabi SAW. Ciri fizikal dia ada beberapa perkara tentang karakter fizik, mana luaran Nabi SAW. Dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah SAW memiliki perawakan tubuh dua yang agak sedang. Tubuh tak terlalu besar, tak terlalu kecil, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Dia sedang. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, dan nampak tubuh Nabi SAW sekali lihat menarik. Dari keseluruhan. Kalau kita cerita Nabi Yusuf alaihissalam tentang kehandsomean dia, kecantikan wajah, sehingga menyebabkan perempuan-perempuan ketika itu sampai tak perasan sehingga terpotong jari masing-masing, sampai terluka jari kerana melihat Nabi Yusuf. Bahkan lebih lagi kecantikan yang ada pada Nabi SAW. Sebab tu diumpamakan, sebagian ulama mengumpamakan kalau kecantikan pada wajah manusia itu diumpamakan seperti bulan, kan? Suku daripada dia diberikan kepada Nabi Yusuf. Suku daripada dia lagi diberikan kepada manusia-manusia yang lain keseluruhannya. Separuh daripada dia masuk. Nak kata cantik. Sebab tu sahabat ni, kalau bila berada di rumah masing-masing, masih teringat, hati tu rindu nak jumpa esok lagi. Macam orang yang memang tengah gila cinta lah tu, kan? Nak jumpa lagi. Begitulah sahabat. Tak sabar tunggu esok. Kalau balik rumah tak sabar nak tunggu esok pagi nak jumpa Nabi. Teringat Nabi SAW. Kalau terlalai sekejap malam tu daripada mengingati Nabi, mereka rasa sangat bersalah. Sangat bersalah. Esok pagi minta maaf dengan Nabi. Malam tadi saya cuma terleka kerana bersama dengan keluarga sampai terlupa kamu wahai Rasul. Sampai minta maaf. Itu. Ada bagaimana sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bi tawil ba'i. Itu sama hadis sama. Wala bil qasir, wala bil abyad al abhaq, wala bil adam, wala bil ja'di al qatat, wala bis sawti. Ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah. Fa aqaba bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'si wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Ini bagaimana Nabi SAW kehidupan dan juga ciri fizikal Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Muslim, Imam Malik dan Imam Ahmad. Tubuh Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Eloklah. Kulit beliau tidak terlalu putih dan tidak gelap. Tidak terlalu putih, ada orang putih nampak. Tidak terlalu putih, coklat-coklat cerah gitu. Dan tidak terlalu gelap. Tidak gelap. Rambut beliau, rambut Nabi SAW tidak terlalu kerinting dan tidak lurus tergerak. Di hujung kata ada ikal bayar, lentik ujung tu kan, lurus ujung lentik. Jadi dia tidak kerinting dan tidak terlalu lurus. Allah SWT memutuskan Nabi SAW sebagai Rasul ketika beliau memasuki usia yang 40. Ini kita maklum, Nabi dibangkitkan menjadi Rasul ketika berumur 40. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Ini satu riwayat. Yang biasa kita dengar pun juga riwayat 13 tahun Nabi berada di Mekah. Dan di Madinah selama 10 tahun. Ini selepas dibangkit dari Nabi SAW, bangkit menjadi Rasul.
Di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat ketika dalam usianya yang ke-60. Nanti kita jumpa riwayat mengatakan juga wafat Nabi 63 antaranya. Itu 60-63. Sebab tu Nabi SAW sabda kan, umur umat aku kan di antara 60-70. Itu kebiasaan. 60-70. Siapa yang dapat ekstra tu, berarti di mana kena, jangan sampai lain tu rezeki. Siapa, iaitu sebaik-baik manusia mereka yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini yang disebut sebaik-baik manusia mereka yang panjang umur dan baik amalan. Sebab tu kadang-kadang kita lihat ada orang kita yang panjang umur, kan? Panjang 94, 95. Dulu ada seorang tok guru di Kelantan, kan? Sahabat-sahabat saya sempatlah pergi jumpa dia sebelum dia meninggal. Dia panggil ulama tok ayah. Allah alam umur 160 lebih. 160 lebih. Saya ingat masih sebenarnya ada, mungkin kita tak tahu. 160 lebih. Ada umur saya jumpa di Batu Pahat 125. Ini keturunan Rasulullah. 125. Boleh berbual, cuma mata dia tak dapat jauh. Tapi umur dia kata umur 70, 80 masih lagi bersawit. Kan? 70 kuat lagi. 125. Itu rezeki. Tapi dia orang kuat ulama. Macam tu ayah tadi bila kau sahabat-sahabat cerita, antara cara dia ni, dia suka berjalan, tak suka naik kenderaan. Bahkan kalau berentas negeri pun dia akan berjalan. Bayangkan. Ini amalan. Dia pun seorang ulama. Itu lebih. Jadi mengenai umur, ulama berpesan, siapa yang sampai umur 40 kena berjaga-jaga. Sebab tu ada ayat surah Wal-Asr dan demi masa. Ada sebagian ulama tafsir sebut demi mereka yang berumur 40. Umur waktu asar. Ramai dalamnya saya ingat lebih 40. Kan? Tapi maknanya mereka yang belum 40 kena beringat juga. Kena beringat. Tapi dah sampai 40, innal insana lafi khusr, manusia dalam kerugian. Sebab tu kalau dah umur 40 masih lagi dengan kelalaian, takut dia akan kekal lalai sampai mati. Kalau dah sampai 40 dia dah berubah, insya-Allah dia akan kekal. Kalau pesan Imam Habib Abdullah Al-Haddad umur 70-80 gitu. Kalau umur tu masih lagi lalai, dia akan kekal sampai mati lalai. Tapi kalau dia sedar, dia dekat dengan Allah, insya-Allah dia akan mati dalam keadaan demikian. Itu beringatlah. Jadi sementara ubat di rambut dan janggut beliau tidak mencapai 20 helai. Ni sahabat kira lah. Tengok-tengok secara zahir tak sampai 20 helai. Jadi kita banyak. Tapi jangan hitamkan nak cukup-cukup 20. Ni sunnah Nabi ni, dia ambil 20 helai je. Saya ingat ni dah lebih, saya nak tinggalkan 20 helai. Jangan. Haram hukum menghitamkan rambut kalau rambut tu dah putih. Tak boleh. Warna lain tujuan tertentu boleh. Kalau kebiasaan orang yang dah usia tua, kan, usia memang akan putih. Dan ini Nabi sebut antara tentera-tentera Allah yang Allah hantar mengingatkan manusia tentang mati. Sebab tu bila dah beruban, kena ingat mati. Sebab ni pesanan sebenarnya, peringatan beruban. Saya pun ada sikit. Jadi jangan hitam hukum dia haram. Tapi kalau tujuan lain, warna inai, perak dan sebagainya, bahkan untuk tujuan berperang antaranya, maka diharuskan. Tapi kalau nak menipu daya orang, memang dah putih tapi dihitamkan seolah-olah nampak muda, siapkan bangga lagi orang puji. Nampak muda lah orang hitam padahal umur dah 70 ni. Bangga. Padahal tipu daya orang. Haram hukum. Boleh haram. Allah Ta'ala miswar. InsyaAllah
saya Ustaz, kita ingatkan kawan pinjam buku. Jadi siapa-siapa yang nak, InsyaAllah kuliah lepas ni kita pakai buku ni, kita pakai buku kitab ni. Jadi belilah dalam RM45 je. Apalah sangat. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita. Ni usaha kita nak kenal Nabi SAW. Antara kita beli buku nak belajar, InsyaAllah. Jadi saya setakat saja. Apabila itu datang daripada Allah SWT. Apa yang pun setelah itu daripada diri saya sendiri, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita sepanjang kita berada dalam majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha' wa 'amalin la turfa' wa du'a'in la yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.